apa yang patut kita laksanakan pasca Ramadan, kan? Dan untuk diri saya dan kita semua agar kita boleh mematuhi segala perintah Allah. Menurut Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan bahawa kembali melakukan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterima amalan puasa Ramadan. Satu ialah kita mampu melakukan satu amalan sunat, antaranya amalan berpuasa. Yang Nabi anjurkan kepada kita selepas Ramadan, kita selalu laksanakan. InsyaAllah kita ikhtiarkan, boleh selesai. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa puasa sebulan bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama seperti berpuasa selama 1 tahun. Artinya boleh kita laksanakan melawan nafsu kita untuk buat ibadat puasa dalam bentuk yang sunat. Yang wajib bulan Ramadan. Ganjarannya dijanjikan ialah dengan puasa seolah selama setahun. Jadi itu langkah yang pertama. Hari ni dah apa, 14 ke 15 Syawal, kan? Dah 15. Baki lagi 15 hari lagi. Bagian dah habis, tahniah. Yang belum selesai 2 minggu lagi, kan? Besar cabaran kita, kan? Sebab kita banyak hari makan, kan? Jadi itu cabaran besarnya. Kalau Ramadan tak apa, semua puasa. Tak puasa pelik. Bulan Syawal puasa, itulah yang suatu yang penat. Itulah kekuatan kita untuk melaksanakan ibadat puasa sunat walaupun selepas Ramadan. Habis ini tambah balik 9 Zulhijjah, hari wukuf bagi yang tak pergi haji. Pahalanya diampun dosa selama 2 tahun. Tahun sebelum, tahun selepas. Besar, kan? Sambung pula 10 Muharram, Ashura, diampun dosa setahun yang lalu. Boleh sambung lagi amalan mingguan, 2 hari seminggu, Isnin dan Khamis. Tak mampu juga 3 hari sebulan, 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan. Itulah yang Nabi kita anjurkan agar kita boleh meneruskan ibadat seumpama ini. Dan amalan puasa sunat ini disebut oleh hadis Nabi juga, dijauhkan daripada api neraka 70 kharifan, 70 parit. Ada orang kata 70 tahun daripada api neraka, hanya dengan 1 hari puasa sunat. Masya Allah, bukan senang, kan? Orang lain tak puasa, kita boleh puasa, kan? Sunat pula tu, nak buka mudah, kan? Jadi boleh lawan, insyaAllah. Itulah kekuatan mampu buat ibadat puasa walaupun selepas bulan Ramadan. Kemudian Ibn Rajab mengatakan bahawa dalam kita habis Ramadan ini, sesungguhnya Allah Ta'ala jika menerima suatu amalan seseorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan soleh selepas itu. Ramadan dilatih untuk melawan nafsu, untuk ikut perintah Allah, dah kita buat. Habis Ramadan, kita mampu buat amalan soleh yang kita buat sepanjang Ramadan, kecuali tarawih. Yang lain semua boleh kita buat. Jadi tanda amalan kita Allah terima, antaranya mampu meneruskan amalan soleh walaupun selepas Ramadan. InsyaAllah kita cuba ikhtiar, ya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, pahala kepada kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Sesiapa melakukan amalan baik, kemudian dia mengikutkannya dengan amalan baik,
maka ia merupakan tanda bahawa amalan pertama tadi telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh istiqamah. Kalau Ramadan baca Quran, habis Ramadan boleh baca Quran. Kalau Ramadan solat jemaah, habis Ramadan boleh solat jemaah. Itu antara lain kekuatan kita. Boleh buat amal soleh selepas buat amal soleh yang lain. Itulah tanda-tanda amalan kita Allah terima insya-Allah. Manakala siapa yang melakukan amalan baik, habis Ramadan buat baik, kerana dia mengikut dengan amalan buruk, habis Ramadan balik asal, tinggal sembahyang Jumaat, tinggal baca Quran, tinggal istighfar, tinggal doa, tinggal sedekah, tak buat lagi kan, buat benda buruk, maka ia merupakan tanda bahawa amalan baik itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Maksudnya buat ibadat hanya untuk Ramadan, bukan kerana Allah. Sedangkan syarat Allah terima amalan dua. Satu, amalan kita buat ikhlas kepada Allah. Yang kedua, amalan kita buat bertepatan semuanya dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, ikhlas. Yang kedua, betul ikut hukum syarak. Kalau betul kaedahnya, kita boleh istiqamah. Kalau tak kena kaedahnya, mungkin tidak ikhlas, mungkin tak betul. Lepas Ramadan kita balik perangai asal kita. Jadi amatlah rugi. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan, sekolah latihan yang didik jiwa kita agar kita boleh meneruskan amalan itu. Istiqamalah untuk melakukan amalan soleh. Semoga Allah menerima segala amalan soleh yang lalu, diampunkan segala dosa, dibebaskan dari neraka. Baca habis Ramadan, antara ucapan hari raya, taqabbalallah minna wa minka, taqabbalallah minna wa minkum. Ya Allah, terimalah abangku dan amalan kamu. Saling doa, mendoakan agar habis Ramadan amalan aku pun Allah terima, amalan kamu pun Allah terima. Menjadi gedung pahala kita. Teruskan amal baik selepas bulan Ramadan. Atau kullu amin wa antum bi khair. Tiap-tiap tahun kamu dalam keadaan baik. Itulah doa. Mana Nabi anjur kita doa, mendoakan agar boleh istiqamah. Jadi cabaran kita ialah istiqamah. Kita baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, Engkau ya Allah as-sami, Maha mendengar, al-alim, Maha mengetahui. Itulah harapan kita, itulah tekad kita agar yang kita laksanakan sepanjang Ramadan Allah terima, insya-Allah. Jadi pokoknya hari ini ialah istiqamah. Itu cabaran besar. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak fala wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah, istiqamahlah kamu, kama umirt, dalam jalan yang benar, yang disuruhkan, sebagaimana yang diperintahkan padamu. Ikut apa yang Allah perintahkan, jalan yang benar itu. Wa man taba ma'ak, dan siapa yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan tidak melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat setiap apa yang kamu kerjakan. Artinya arahan Allah, kita kena istiqamah. Diperkuatkan oleh hadis Nabi. Kalau kita baca hadis Nabi, prinsip istiqamah ini Nabi sebutlah hadisnya dari Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya,
Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Hai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku berkenaan Islam perkataan yang tidak perlu aku bertanya seorang pun selainmu. Nabi jawab, qala, sabda Nabi, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian kamu beristiqamah. Artinya Allah mengajar kita agar kita istiqamah seperti amalan yang kita telah buat di bulan Ramadan al-Mubarak. Mana berterusan melaksanakan amal soleh ikut kemampuan kita seperti mana disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah benda yang saya dan kita sendiri cuba usahakan. Memang berat kan? Nak istiqamah tu bukan senang kan? Buat jahat mudah istiqamah, buat baik payah kan? Buat jahat mudah nak jadi, buat baik ini macam-macam cabaran kan? Contoh yang paling senang, kalau Ramadan ada sahur, bangun pukul 5, boleh bangun kan? Cari nasi, cari air. 2 minggu lepas Ramadan ni semak balik, boleh bangun balik tidak? Pukul 5 tu, 5.30 ke boleh bangun kan? Sekarang 5.53 subuh dah awal kan? Artinya pukul berapa bangun? Saya semak, kita semak semua sampai surau. Macam Ramadan ke macam sebelum Ramadan? Itu baru benda yang kecil. Kalau buka puasa memang awal kan, tepat waktunya. Dengan tepat waktu buka puasa itu, maghrib pun awal, maghrib pun boleh jemaah. Habis Ramadan, kat mana waktu maghrib tu? Saya bawa balik, kan? Allah dah didik kita, dah ajar kita, dah atur kita, dah susun kita. Habis Ramadan tersusun tak ikut susunan tadi? Kita cuba ikhtiar, insya-Allah. Itulah cabaran yang besar untuk kita istiqamah. Tetapi Allah bagi motivasi kepada kita supaya kita boleh terus istiqamah. Apa motivasinya? Innal ladzina qalu, dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sebut ini motivasi. Sesungguhnya mereka mengatakan Rabbuna Allah, Allah itu Tuhan kita. Summa istaqamu, dia istiqamah, ikut perintah Allah, patuh perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang berkata kepada mereka, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bimbang. Wahai manusia, kalau kamu istiqamah, jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, digembirakan kepada kita apa? Janji Allah al-jannah, syurga. Jadi kenapa kita buat amal soleh? Kenapa buat amal baik? Kenapa kena istiqamah? Apa janji Allah? Al-jannah, syurga. Mereka kata jangan bimbang, jangan takut. Orang istiqamah, orang kekal amal soleh, syarat tadi ikhlas dan betul ikut syarat. Apa janji Allah? Al-jannah, yang Allah janjikan. Itu motivasi. Allah sebut macam-macam tentang syurga kan? Kita tengok
Kalau dunia ini bila makan cari tandas, habis makan nak buang pula. Masuk syurga tandas pun tak ada, makan je tak buang-buang. Macam mana tak buat kan? Masya Allah. Nak kita makan bumbu ni masuk tandas lama sikit tak, buang air kecil pun lama, air besar pun lama kan, habis kat tandas masa kita. Syurga nanti teringin je sampai. Tak payah guna Grab, tak ada dah. Grab food pun tak ada dah kan, tak payah order dah, masa tak ada dah, teringin je sampai tu. Allah kena nikmat dah. Ni teringin kena order dulu, teringinnya tengok order. Nak sampai paling cepat 5 minit baru sampai kan. Tunggu dulu, tunggu kat pintu. Bila tak sampai lagi ni, jengok-jengok kan. Ini dunia kan, dunia. Syurga teringin je sampai. Allah makan-makan tak payah buang dah. Lepas tu tak sakit pinggang dah. Ni sakit lutut, pakai tongkat, penat nak bangun pun letih dah. Tak ada dah. Tongkat hilang dah. Tongkat tak ada, lutut segar dah, bangun pun senang. Kursi tu guna kursi dah sebab itu. Tak ada kursi-kursi dah. Muda semua. 30 kat belakang kan. Allah, tak turun ke bawah, tak naik ke atas. Ni makin tua, makin bongkok betul. Sakit pinggang, letih kan. Allah Akbar. Tidur pun tak lena kan. Itulah syurga tak nampak atas dunia kan. Dia makin tua atas dunia. Syurga tak, Allah Akbar. Itulah nikmat kan. Duduk atas dunia ini nak rumah besar kita kan. Nak rumah besar, renovate besar. Allah Akbar. Syurga nak tepi sungai lah. Lepas keluar rumah ada sungai, ada kolam kan. Ni ada dah sungai mengalir tepi tu. Tak payah keluar duit apa dah. Nak beli rumah tepi bukit, tepi sungai, mahal tu kan. Tak terbeli juta-juta dah. Jadi walaupun rumah kita flat ke, teres ke, kecil, lah syurga nanti bunyi air tu. Air original dah. Ni kena buat air tiruan, bunyi air terjun lah. Beli seronok dengar kan, bunyi burung lah. Ni tak ada dah, seronok je. Allah Akbar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah motivasi. Biar nampak kita buat nak apa, itu kita nak. Allah janjikan syarat istiqamah. Jangan bimbang, jangan risau. Orang istiqamah, insya-Allah. Allah Akbar. Itulah sama-sama kita cari kekuatan kan. Kekuatan untuk sentiasa beristiqamah walaupun selepas bulan Ramadan al-Mubarak kan. Jadi tidak sukar kalau ada kekuatan kan. Bila dah buat, timbul rasa seronok, dapat halawatul iman. Tak buat, rasa ada benda tak selesai. Kalau sampai ke situlah kita Alhamdulillah. Ni tak buat pun senang hati, esok lah, tak apa. Esok takut mati dah kita ni. Sebab tu benda baik itu kena cepat, jangan tangguh-tangguh. Bila tangguh, dia lambat jadi kan. Itulah pentingnya kita istiqamah dalam kita buat amal soleh. Kita bilang balik, apa panduan untuk istiqamah tadi kan. Kita bilang apa kita bulan Ramadan. Pertama, pelihara solat fardu. Solat fardu, satu, dirikan awal waktu. Kita orang lelaki secara jamaah dah buat bulan Ramadan. Isyak awal waktu kan, sebab nak tarawih. Subuh awal waktu sebab sahur. Maghrib awal waktu sebab buka puasa. Zuhur asar, zuhur tak makan awal waktu. Asar boleh balik cepat kalau kerja, pukul 4 balik dah kan, setengah tu sampai sempat. Didikan ini
didikan bulan Ramadan. Jadi istiqamah kita ini pastikan awal waktu. Dengar je azan, gelisah tak sampai surah An-Nur. Ni dengar azan relax, tak ada apa. Tak apalah, pergi lepas ni lah, maghrib lah. InsyaAllah terpakai-pakai. Itu kekuatan. Rasa gelisah tak sampai. Bila solat jemaah, kita dapat lekat amalan kedua, solat sunat rawatib. Kalau tak lekat jemaah, rawatib itu boleh buat, tapi suka kena kuat lagi. Sembahyang seorang kan, sunat dulu lah, lepas tu baru sembahyang. Kalau tak kuat tak buat. Tapi bila dengan sebab jemaah, terbuat yang rawatib, insya-Allah. Ikhtiarkan. Pertama, rawatib apa? Rawatib yang Nabi sebut dalam hadis. Kalau boleh istiqamah 12 rakaat solat sunat rawatib, dijanjikan sebuah rumah dalam syurga. Kita bila balik, apa kita buat? 1, 2 rakaat sebelum subuh tadi. Ada yang lain sebut sama seperti dapat dunia dan isi. Kaya memang dapat 2 rakaat, kaya bulan subuh. Jadi pastikan sempat 2 rakaat. Tak dapat hari ni, cuba esok. Tak dapat esok, cubalah kan, sampai kita istiqamah. Nombor 2, 4 rakaat sebelum zuhur. 2. 6, 2 rakaat lepas zuhur. 8, 2 rakaat lepas maghrib. 10, 2 rakaat lepas isyak. 12. Nabi sebut lekat 12 ini dapat sebuah rumah dalam syurga. Allah, tiap-tiap hari beli rumah. Rumah apa? Rumah rawatib. Lepas tambah lagi yang tidak muakkad, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum asar, kan? 2 lepas zuhur lagi, itu boleh tambah lagi. Kalau tak dapat hari ni, cuba esok. Tak dapat esok, cuba lusa. Akhirnya boleh istiqamah. Gelis, aku tak cukup hari ni, ya Allah, cuba lagi. Motivasinya syurga. Motivasinya dapat rumah dalam syurga. Itu istiqamah yang kedua, iaitu istiqamah salat jemaah, istiqamah salat sunat rawatib, dan sunat-sunat yang lain. Sunat witir. Ramadan kita buat 3 kan. Penutup malam habis Ramadan, buat juga. Rasa tak boleh bangun malam, buat lepas isyak. Rasa boleh bangun malam, buat belum subuh kan. InsyaAllah saya dan kita cuba ya, bila kita ada buat lama-lama, senang hati. Tapi kalau jarang-jarang itu buatnya, kali buat, kali tak buat, lama-lama tak buat, banyak balik buat kan. Tapi lawan juga, malah kita lawan juga kehendak kita tu, lawan lama-lama seronok. Ya Allah, itulah nikmat dalam kita beribadat. Nombor 3, usahakan ada zikir kita, ada amalan pagi kita, amalan petang kita, ada zikir kita kan. Itulah zikir apa yang dianjurkan lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis kan, baca ulang kan. Benda-benda ni sebenarnya senang tak, tapi nak buat susah. Sambil berjalan ke surau, habis sebenarnya habis. Sambil balik petang lepas isyak, habis kan. Sebenarnya habis tak, tapi mulut tu laju kereta tu potong ya. Jadi mulut tu benda lain pula. Kalau kita buat kan, sebab tu orang baik ni lagi jam, lagi seronok dia. Kenapa tu? Mulut boleh baca Quran,
boleh berzikir. Sebab menjadi amalan dia. Banyak amalan dia. Seorang sahabat dah meninggal dah. Ni pasal jam dah. Dia tua dah, umur dah. Kalau jam penat dah tu, jam lagi suka saya. Sebab apa? Habis Quran boleh baca. Dia hafal Quran lah. Boleh baca Quran. Kita lagi jam, lagi menyampah kan, lagi mengutuk. Sebab apa? Mungkin kurang amalan. Dia lagi jam, dia boleh mengulang Quran dalam jam. Pergi kerja, balik kerja. Boleh 1 juzuk, hafal lah 1 juzuk setiap hari boleh. Nak baca tempat lain tak sempat, pergi balik habis juzuk. Kita tak habis juzuk tak apa, baca apa yang kita ingat dah kan. Baca surah kita ingat kan. Kalau Allah tak baca apa kita ingat pun okey dah. Ni tak baca tak baca kan. Masa nak komplain, masa memang ada masa. Tak boleh komplain dah. Cuma bagaimana kita mengisi masa dalam konteks amalan zikir yang sebenarnya mudah, cuma kita mengisi dengan amalan tersebut dalam masa-masa ruang kita yang kita ada. Syaratnya istiqamah. Nak duduk lepas sembahyang lama-lama, sakit pinggang pula lama. Benarnya orang lain balik, semua tinggal aku seorang, malu je kan. Jadi sampai atas kereta, sampai berjalan tu, sambil-sambil je settle maksurah, selesai amalan ni. Ya Allah, sekali senang tak? Tekan bunyi dah, handphone tekan je bunyi, ikut handphone tu. Kalau tak ingat kan, ikut je. Teknologi dah tekan, bunyi ikut dia. Kalau tak ingat sangat, ingat baca. Masya Allah. Istiqamah amalan zikir kita pada setiap pagi, pada setiap pagi kita buat. Lepas subuh bulan puasa, belum buka bulan puasa, kita baca doa ini, kita zikir ini, teruskan amal ini selepas bulan Ramadan. InsyaAllah kita ada kekuatan untuk meneruskan itu dengan syarat kita beri kita kekuatan. Kemudian amalan yang ketiga, usaha sungguh-sungguh untuk qiyamul lail kan. Mana lepas bulan puasa pun ada waktu sahur juga. Waktu sahur kita, walaupun tak makan, bangun juga, walaupun sekadar astaghfirullah kan. Itulah waktu yang paling mustajab doa kita kepada Allah. Pukul 3 pagi, pukul 4, tak kira masa kita berlaku pukul apa kan. Pukul 5 boleh lagi, 5 suku boleh lagi, 5.20, 5.30 boleh lagi kan. Waktu itu bangun. Bawa apa? Paling tidak pun lama sangat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Ni bangun istighfar pun tidak, selawat pun tidak kan. Minum teh boleh, minum air boleh semua. Tapi tengok WhatsApp boleh, jawab WhatsApp boleh, tengok cerita boleh. Tapi nak sebut sikit ya dengan Allah, tak jadi tak. Itulah kekurangan kita. Itulah waktu yang paling mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor 5. Nombor 6, teruskan amalan sedekah. Kita dah buat bulan Ramadan kan, susun duit singgit-singgit lah, susun hari ni singgit, esok singgit, ada susun dah. Habis Ramadan pun susun balik, tak tepi kereta tu, tak mana kan, tukar dengan medali surah kita. Nak pergi bank tak sempat kan, tukar medali, siap-siap, tak dah. Ada dah peruntukan kita. Ni untuk infak. Tak sempat juga, letak tabung kat rumah satu, masuk tabung. Cukup masa, letaklah mana-mana kan, sedekah. Yang penting boleh istiqamah dalam bentuk infak, walaupun sedikit. Sekarang ni senang dah. Dia main tekan semua dah. Katakan transport. Tengok kau mana nak masuk ini. Transport. RM1 pun tak apa transport kan. Tapi istiqamah. InsyaAllah. Kita pakai InsyaAllah kan. InsyaAllah. Kan. Mudah-mudahan kita boleh meneruskan amal ini selepas. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran.
Jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal teruskan istiqamah setiap hari, walaupun sedikit kita boleh baca Quran. Tingkatkan sikit lagi tadabbur Al-Quran. Baca dah boleh baca dah, faham. Tekan kuliah mana-mana kan, dengan kuliah untuk faham Quran. Tengah dekat akhirnya dapat faham Quran. Yang ketiga, amalkan apa yang Quran suruh. Yang keempat, ajar orang lain, cerita pada orang lain, didik orang lain. Biar semua kita ini menjadi orang yang celik Al-Quran. Baca, faham, amal dengan kitab suci Al-Quran. Inilah kekuatan kita umat Islam. Dia berdamping dengan Al-Quran. Kurang kita, lemah kita bila tinggal Quran. Dan cabaran hari ni handphone lah. Saya ni handphone cabaran. Bila WhatsApp tu lama sikit dah. Bila Quran baca-baca jatuh dia. Jatuh. WhatsApp tak mengatuk. Pelik suruh kita Allah kan. Dia tak mengatuk. Selama 10 minit tak habis lagi. So, tu saya Allah. Bukan salah handphone, salah kita dah. Jadi caranya Quran dulu. Bila buka ni dia nampak dah. Kalau Quran dulu, habis ni baru buka ni, InsyaAllah. Kalau ni dulu belum subuh pun dia tak jadi kan. Ya Allah, itulah. Kan banyak dugaan ni kan, sama moden ni kan. Banyak benda dugaannya. Cubalah terbakar-bakar insya-Allah. Ada Quran ni, ada Quran, tapi tak buka Quran ada. Saya selesa masalah lebih senang buka ni, senang lagi kan. Kalau ni merasa kalau ni hilang gelap kan. Baik kita buka ni. Insya-Allah kita pakai istiqamah. Yang buat tadarus Ramadan, teruskan tadarus. Buat grup-grup kan. Wah, grup-grup kan. Insya-Allah. Walaupun kecil tak apa kita pakai. Tak boleh ingat kat surau buat anak-anak kita. Yang pentingnya boleh istiqamah melaksanakan amalan kita, membaca, memahami, menghayati kitab suci Al-Quranul Karim. Itulah antara lain amalan yang kita boleh teruskan selepas bulan Ramadan. Dan akhir sekali penutup pagi ni, apa tanda orang bertakwa? Apa tanda kita ni orang yang la'allakum tattaqun? Allah sebut antara Al-Quran surah Ali Imran 133 hingga 136 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada maghfirah, keampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin, disediakan untukmu syurga, arduhas samawati wal, yang lebarnya selebar langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Syarat nombor satu, ciri nombor satu ialah cepat-cepat segera untuk minta ampun dengan Allah. Kita ni orang berdosa kan, ada dosa je semua kan, cuma kecil ataupun besar, banyak ataupun sikit. Jadi tugas kita selalu selalu bertaubat. Itu antara ciri orang yang bertakwa. Mulutnya mudah untuk beristighfar. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, syarat kedua orang-orang yang tadi yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mudah untuk menafkahkan hartanya waktu lapang atau waktu sempit kan. Ni lepas raya gaji lambat lagi kan, boleh juga walaupun sikit kan, boleh terus. Sempit ke senang boleh berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang boleh menahan marah waktu nak marah, boleh tahan sifatnya untuk marah, boleh tahan kekuatan marah, tapi boleh sabar menahan kemarahan. Kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan
kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang membuat kebajikan. Lagi Allah sebut lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau maknanya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampun dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Tak buat benda-benda yang mazmumah, tak buat benda-benda yang fahisyah. Itu ciri orang yang bertakwa. Boleh tahan tak buat benda yang jahat. Ulaika jazaohum, Allah kata orang ini akan dapat maghfiratun, keampunan, min rabbihim, satu, wa jannatin, syurga. Jadi syurga tajri min tahtihal anhar, dalamnya mengalir sungai-sungai, kan? Sebut syurga itu sifatnya ada sungai. Kita ni suka ke air, kan? Air, pokok, kan? Itu sifat syurga. Wa ni'ma ajrul khalidina fiha, kekal dalam syurga. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik pahala bagi orang yang beramal. Maknanya orang bertakwa sifatnya nombor satu, cepat-cepat beristighfar, minta ampun. Nombor dua, nafkah hartanya waktu senang atau waktu sempit. Nombor tiga, boleh tahan marah. Nombor empat, suka maaf orang lain. Nombor lima, suka buat ihsan, buat baik. Buat baik pada siapa? Satu, untuk diri dia, dan untuk orang lain buat baik. Kemudian yang berikutnya ialah orang yang sentiasa meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Itulah tanda kita orang yang bertakwa kepada Allah. Yang falsafah puasa, la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita beristiqamah melaksanakan amalan baik walaupun selepas Ramadan hingga kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ramaikan surah kita, kita imarahkan surah kita, kita marahkan kehidupan kita dengan amal-amal soleh sama seperti bulan Ramadan. Yang tak boleh buat hanya satu saja, iaitu solat tarawih. Yang lain semua boleh buat, kan? Boleh teruskan. Itulah didikan yang Allah buat pada kita, untuk mendidik kita agar memenangkan iman, mengalahkan nafsu ikut keimanan. Itu kejayaan orang yang berpuasa, dilatih sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Kita doakan agar saya dan kita semua mampu beristiqamah dalam hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah setakat itu. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala silap sepanjang kita bersama di surah kita ini. Dia bergurau ke, kan? Sombong ke, tak tengok muka ke, kan? Cakap tak elok ke, minta maaf banyak-banyak, kan? Mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Taqabbalallah minna wa minkum. Allah terima amalan kita, Allah terima amalan kita semua, kan? InsyaAllah. Itulah harapan kita, kan? Minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair, kan? Jadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.